السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، أو كما قال. حديث صحيح رواه البخاري. Tuan-tuan, hadis ini barangkali tuan-tuan pernah mendengarnya, pernah membacanya, dan mungkin juga pernah melalui huraian dan pengajaran daripada hadis ini. Hadis ini sangat menarik ceritanya, berkaitan dengan seorang lelaki. Cerita ni berlaku bila, tuan-tuan? Ala ahdi Rasulillah, berlaku pada zaman Rasulullah. Cerita ni terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Berlaku dekat Nabi, berlaku di kalangan sahabat Nabi. Dan cerita ini memberikan 1001 makna pengajaran yang boleh kita belajar sampai ke hari ini. Kerana watak-watak di dalam cerita ini, kita panggil jalan cerita dia, sikap dan perangai yang ada dalam hadis ni ada di kalangan masyarakat kita. Tu yang menarik tu. Real punya cerita, real story. Dan orang tu pun masih ada. Bukanlah orang yang kes ni, tapi perangai kelaku lagu tu. Okey. Kisah ini diceritakan kepada kita, disampaikan kepada kita oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Jadi orang yang bertanggungjawab menceritakan, menyampaikan hadis ni, peristiwa ini siapa? Umar, Sayyidina Umar. Dia yang cerita. Dia ada masa kejadian tu. Dia tengok, dia saksi, dia dengar, dia sampaikan pada kita. Itu yang kita kata daripada Umar. Daripada Umar. Kata dia bahawasanya ada seorang lelaki pada zaman Nabi, namanya Abdullah. Nama dia Abdullah. Arab ni, nama Abdullah ni kira nama yang memang
common lah, nama yang memang selalu orang bubuh lah. Sebab ada hadis, dua nama yang paling disukai oleh Allah. Ada dua nama yang Tuhan paling suka. Abdullah dengan Abdurrahman. Jadi kalau kita ada anak, ada cucu, nak letak nama, kalau tak tahu nama apa, buh nama Abdullah. Maksud dia pun betul, makna dia betul, makna dia benar, makna dia cantik. Hamba Allah. Abdun, hamba. Allah, Allah lah. Masalah kita ni, nama ni sebenarnya benda yang penting, tapi bukanlah benda yang sangat mustahak. Yang penting makna dia elok, bukan makna tak elok, cukup lah. Tapi kita ni nyepikir nama tu, daripada duk muntah tu, dia melekat perut tu, dia fikir dah nama tu. Dia pegu nama Tok Wan dengan nama Tok, dia campur pula dengan nama Mak, di hujung puibuh nama Pak. Dia jadi meriah semua. Lepas tu yang belah Tok nu takkan tak mau nak buh, takkan nak biar kat depa saja, nak buh juga nama dia. Jadi dia rendang lagu bonsai tu. Yang nak kalut esok ni cikgu lah, nak tulis kehadiran tu sampai 2 baris nama dia saja, tak buh nama Pak lagi. So nama anak tu canggih. Bin ke Pak tu boleh tahan, bin ke Tok Wan Dun, Dan Din. Kan? Old school. Saya nasihat tuan-tuan, kita tak perlu nak bersusah payah, nak pening kepala, nak serabut perut, orang Kelantan kata, duk fikir ke nama. Yang kita nak kena perah kepala otak ni, nak kena betul-betul duk fikir ni, bukan tentang nama tu. Nak bela bagi bentuk jadi orang tu yang lebih susah. Ini sampai 3 malam syarat jawatankuasa tak putus lagi nama apa. Rojok ustaz pun rojok habis semua dah, tak boleh lagi kan. Buh nama Abdullah kan, tapi kena panggil bagi habis lah, baru dia jadi makna tu. Ya Abdullah, Arab panggil ya Abdullah kan, panggil dia hamba Allah. Boleh ke Melayu? Lah. Kan? Tak sampai maksud. Wa kana yulaqabu himar. Tapi walaupun nama dia Abdullah, orang gelak laqab. Orang gelak dia ni himar. Himar ni keldai. Nama tu elok, gelak himar. Gelak-gelak ni boleh tak kita nak gelak orang? Quran tak bagi. Wala tanabadhu bil alqab. Dalam Quran sebut, jangan kamu gelar menggelar. Jadi kita jangan duk buh gelak-gelak tak tahu hala ni. Orang kita pandai lah, man capik, man pengkak, man sengau, man rabik. Tak boleh, haram. Quran kata wala tanabadhu bil alqab, melainkan di atas beberapa sebab. Boleh. Pertama, kawan tu redha. Kawan tu redha kita nak gelak dia lagu tu. Dia tahang ni kami nak panggil man jambui. Okey, aku pun suka. Pasal aku pun berjambui. Boleh? Boleh. Hang setuju? Setuju. Kalau dia setuju boleh. Satu lagi boleh kita gelak ni, lita'rif. Lita'rif dia panggil. Untuk introduction, untuk introduce. Contoh orang mai kampung Guak, ada nama Man dalam kampung Guak ni. Man mana satu? Man dalam Guak ni ada 36. Tu dia. Man yang kerja hospital, Man kerja hospital ada 12 orang. Jadi macam mana tu?
Man yang telinga capang sebelah. Kalau lagu tu belakang masjid rumah dia. Boleh tak? Boleh. Litta'rif. Kalau kita tak sebut gelak tu, tak sebut laqab tu, tak kenal. Tapi cukup takat tu lah. Tapi kalau kita sebut man kerja hospital, orang tahu dah. Berhenti takat tu sudah lah. Man hak yang hidung dia besar tu ke? Hak yang telinga kembang tu ke? Boleh dia syok kan? Tak payah, tak elok. Orang Islam ni mulut dia yang elok lah. Bukan kata bulan puasa saja mulut elok, bulan lain pun mulut elok. Kan? Okey. Tapi tak apalah, kita tutup cerita gelaran dia tu himar. Apa dia punya cerita dia? Dia ni satu orang jenis pak lawak. Keloloh orang boleh panggil. Sebab apa kita kata dia ni jenis keloloh? Wa kana yudhiku Rasulullah. Dia suka buat lawak bagi Nabi tergelak. Dhahika. Artinya Nabi ni, kalau tuan-tuan tanya saya, Nabi ni gelak tak ustaz? Dia gelak. Setengah orang dia kata tak, Nabi tak gelak, Nabi senyum. Tapi dalam hadis kata gelak. Senyum lain. Ibtasama, yabtasimu, ibtisam. Senyum. Tapi Nabi dia senyum dan dia dalam keadaan-keadaan tertentu dia gelak. Gelak dengan senyum lain tak? Lain. Senyum dia macam tak keluar bunyi lah, dia macam sikit mimik muka senyum. Setengah dia gelak tu kita tahulah kan. So Nabi gelak. Siapa dia yang duk buat bagi dia gelak ni? Ni lah himar ni, Abdullah ni. Saat-saat dia buat main kot ni, jadi Nabi rasa geli hati dengan kelaku dia. Nabi sayang dekat dia. Kan? Tapi tuan-tuan, yang kata orang ni, yang kata manusia ni akan adalah dalam baik tu tak baik. Itu yang nama manusia. Pasal tu bila kita balik rumah kita tengok bini kita, hang ni ada kelaku elok, ada kelaku huduh. Betul lah pasal dia orang. Macam tu juga isteri tengok suami dia, abang ni ada tang bagus, tang semayang bagus, tang pitrawih bagus, tapi tang penyegan tu pun bagus juga ni, kain pelekat tok tang ni bersepa pitok dalam neraka tu. Dalam dia puji tu dia tenyeh sikit-sikit. Nampak. Jadi yang kata orang ni, yang kata manusia ni, dia bukan satu orang yang perfectionist. Kita tak mungkin kita jumpa satu orang yang kamil, orang yang insan kamil, yang kamil mutakamil, orang yang tak ada silap, tak ada salah, tak ada kurang. Ada tak? Tak ada Kan? Dia kata laki saya macam ni ustaz, laki orang lain pun samalah, cuma hang tak tahulah pasal bukan laki hang. Nampak? Okey tuan-tuan, jadi kita nak bagi tenang, nak bagi bahagia, nak bagi selesa, menerima kekurangan dan menghargai kelebihan, baru boleh hidup elok. Yang mana kurang kita terima, yang mana lebih kita syukur. Nampak? Boleh tuan-tuan? Boleh. Macam bulan puasa lah, mungkin dia pandai buat kuih, tapi dia tak pandai buat kuih lain kan. Dia tahan pandai buat kuih apa? Itu kuih ketayak. Kuih lain tak reti. Jadi aku nak kena carilah hak reti. Faham ke tak? Tak faham. Ngantuk qiyamul lail ni. Okay. So balik pada tajuk kita tuan-tuan. So dia ni punya masalah, problem dia pun problem besar. Bukan kecil anak punya cerita ni. Yang bagus-bagus lah. Dia suka bagi Nabi gelak, dia main bagi Nabi, main duk melawak dengan Nabi pun semua. Tapi dia punya problem, dosa dia ni kaki minum. Bukan minum sikit-sikit punya, kaki minum. Bila kita sebut kaki minum ni memang minum tu kerap lah. Dia ni memang suka minum. Minum apa? Minum arak. Tu dia tuan-tuan. Satu orang peminum arak. Dosa kecil ke besar? Besar. Minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Allah melaknat orang yang minum, orang yang perah, orang yang tanam, orang yang hidang, orang yang bawa, semua kena laknat. Siapa sahaja yang ada kaitan dengan arak, semua kena. Jual beli apa semua kena. Dia ni peminum arak. Jadi orang yang peminum arak ni dia kena apa? Sebat.
Dalam sebahagian riwayat, bila bawa mai dekat Nabi, tangkap dia minum arak, Nabi pun akan pukul dia. Sahabat kata ada pukul dengan tangan, ada pukul dengan kain, ada pukul dengan baju, ada pukul dengan ranting apa semua. Orang kata apa yang dan sambak tibai, habis tak ada sangat, tampak dengan tangan. Tiap-tiap kali dia minum, tangkap, tampak ada mai tampang, ada mai pukul, ada mai bagi dengan baju apa semualah. Kan? Tapi hukuman orang minum arak ni kita sebab dengan, bukanlah sebab lagu sebab je lu. Kan? Sebab maksudnya sebab sahabat kata ada yang dengan tangan, ada yang dengan jubah, ada dengan baju, ada macam-macam. Maksudnya sebab biasa-biasalah. Okey. Tapi dalam ramai-ramai tu ada yang laju dia lebih sikit. Patutnya kita diamat, dia berdosa, kita pukul. Cukup kan? Tapi satu orang laki-laki ni, faqala rajulun minal qaum. Ada satu orang laki-laki ni mungkin dia geram sangat kot. Pasal kawan ni tak berhenti sat. Duk idak kena tibai lah. Nampak tuan-tuan, dia telah sebut satu perkataan pada orang yang minum arak tadi. Dia kata Allahumma al'anhu. Allah laknat hang. Nabi dengar. Nabi dengar perkataan ni, Allahumma al'anhu. Allah laknat hang. Laknat Abdullah ni, laknat Himar ni. Nabi dengar perkataan tu, Nabi marah. Nabi marah siapa? Nabi marah dekat yang sebut perkataan laknat tu. Nabi marah dekat orang yang doa laknat tu. Nabi bela yang minum arak tu. Nabi kata apa? La tal'anu. La tal'anu. Jangan sebut perkataan laknat tu. Nabi tegur direct, jangan laknat dia. Betul dia salah, pukul cukup. Jangan lajak lebih pada laju. Jangan lebih pada padan betul. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata apa? Jangan jadi penolong setan. Nabi kata dekat orang yang laknat tu, yang lebih hak tu, Nabi kata jangan jadi penolong setan. Dia minum arak, dia berdosa, kita hukum. Tapi tang laknat tu, yang tu tak betul, yang tu salah. Nabi tak bagi. Nabi kata apa? Fa wallahi. Nabi bela orang yang minum arak tu. Nabi kata demi Allah, ma'allimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya demi Allah, aku mengenali lelaki ini, dia sesungguhnya seorang yang sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Macam mana nak faham ni tuan-tuan? Cinta Allah dan Rasul pada masa yang sama minum. Tuan-tuan jangan silap faham. Lagi piti bai Samsu ke apa ke boh apa sebetul bersepa ni. Ni tanda cinta Allah dan Rasul. So kita mau dengar huraian dia, mau dengar interpretation dia. Dia punya syarahan, tafsiran dia tu apa maksud? Apakah makna minum arak tadi ni dengan mencintai Allah dan Rasul. Tuan-tuan, di dalam hadis ini memberikan suatu pendidikan, suatu tarbiyah kepada kita bahawa walaupun satu orang itu melakukan dosa berulang-ulang kali, macam Abdullah tadi, tuan-tuan kena relate dengan kehidupan kita, anak kita ke, isteri kita ke, siapa-siapa ke, walaupun dia seorang pendosa dan dia mengulangi dosa dia dan dia bertaubat, dia ulang balik, bukan kerja kita untuk menghukum lebih daripada apa yang Allah tentukan. Apa maksud saya? Kita doa hidayah untuk dia. Apa yang patut kita ambil tindakan pada dia. Tapi jangan lajak lebih. Apa makna jangan lajak lebih? Jangan kita kata macam laki-laki ni. Kita kata hang kalau mati tak masuk syurga dah. Tempat hang dalam neraka. Tuhan tak akan ampun hang. Hang ni memang Tuhan tak sayang. Hang ni memang tak ada dah dengan Tuhan. Tuhan pun tak mau ambil kira hang dah.
Jangan. Yang tu melampau. Kita tengok satu orang buat dosa, kita kata, hang dengan Tuhan putih dah. Hang dengan Tuhan tak ada peluang dah. Nabi tak bagi. Ada 2 orang Bani Israel berkawan baik. Seorang yang mujtahidun fil ibadah, seorang kaki ibadat, seorang lagi kaki maksiat, muznibun, buat dosa. Yang buat ibadat tu kata dekat orang yang buat dosa tu, hang kalau mati Tuhan tak ampun. Yang buat dosa tu Tuhan buh dalam syurga, yang buat ibadat Tuhan buh dalam neraka. Sebab apa? Hang lajak lebih pada aku. Aku tak ada jatuh hukum lagi, hang pi pandai-pandai dah. Rahmat aku luas, keampunan aku luas. Kenapa satu dosa yang aku nak ampun, hang pi kata aku tak ampun? Memandai-mandai tu Allah marah. Pasal itu kita tak boleh tuan-tuan. Satu orang buat dosa, betul dia dosa. Hadis ni ajak kita apa tuan-tuan? Ingat bila kita nampak satu orang buat dosa, kita nampak ada orang bergelumang dengan maksiat, benci dosa dia, jangan benci batang tubuh dia. Nampak satu orang berjudi, kita benci perbuatan judi tu, kita benci perbuatan dosa tu, tapi dia tu kita tak benci. Sebab apa? Boleh jadi dia bertaubat, boleh jadi ada kebaikan pada diri dia. Kita jangan lajak lebih pada tu. Pasal itu tuan-tuan, Nabi kata betul dia bersalah, betul dia buat dosa besar, betul dia minum arak, betul berapa kali dah dia buat benda tu, tapi dia masih Muslim, dia masih mukmin, dia masih sayang Allah dan Rasul. Nama kata anak Adam memang kan tak dapat lari daripada buat silap. Itu yang patut kita faham. Tuan-tuan, apakah kita yang orang yang kita kata beriman ni kita tak buat dosa? Sebab itu orang Islam bukan khawarij. Tahu khawarij? Siapa buat dosa ya, terus masuk neraka. Tak. Kita tak tahu. Kesudahan manusia kita tak tahu. Sebab itu kita tak ambil kerja Tuhan. Kerja Tuhan apa dia? Kerja Tuhan menghukum. Kerja Tuhan menentukan syurga neraka. Tu kerja Tuhan. Jangan pi ambil kerja dia. Kerja kita dakwah, kerja kita doa, kerja kita ajak. Last sekali biar kat Tuhan. Sebab itu kita kalau dia ni ustaz kalau kira dia ni memang kaki apa semua, dia ni tak boleh pakai ustaz. Nanti lu jangan. Sebab Nabi kata siapa yang kata orang tu tak boleh pakai, dia tu yang tak boleh pakai. Siapa yang kata dia manusia tu teruk, dia tu yang paling teruk. Pasal itu Nabi tak bagi laknat. Apa makna laknat? Laknat maksudnya kita doa Tuhan jauh rahmat dia daripada hang. Nabi kata jangan kata lagu tu. Kata apa? Nabi ajak pula. Nabi kata Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Bila satu orang buat dosa, kita tolong doa apa? Jangan duk maki dia. Jangan maki dia. Pasal kita pun tak tahu. Hari ni kita maki Zakan, esok tah tempat dia kita piduk. Kita nak kata apa tuan-tuan? Nak baca apa? Bila satu orang anak kita buat dosa ke apa, kita tegur, kita larang, lepas tu kita baca ni. Ni Nabi ajak. Nabi kata jangan baca Allahumma al'anhu, tukar-tukar. Perkataan tu tak betul, salah. Baca ni Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu. Baca tu. Ya Allah rahmatilah kawan tu, ya Allah ampunkan dosa kawan tu. Itu sepatutnya yang hampa sebut. Itu sepatutnya yang hampa doa. Bukan doa tambah yang tak elok. Setan memang duk cucuk nak bagi kita maki dia. Setan memang duk cucuk nak bagi kita hina dia. Bila kita pergi maki dia, hina dia, kita jadi geng setan. Memang setan nak suruh dia jauh. Tu tuan-tuan. Ini apa yang boleh kita belajar daripada hadis ni. Hadis ni juga tuan-tuan mengajar kita apa? Akhlak sebagai seorang pendakwah ataupun akhlak sebagai seorang Muslim. Walaupun kita berhadapan dengan orang yang buat maksiat, dia masih lagi Muslim. Jadi bila orang Muslim bagi salam, kita jawab. Kita jangan layan dia macam dia kafir. Kita jangan layan dia macam ahli neraka. Kita tak tahu. Ini kawan tu baru tak sembahyang sekali dua kali, baru silap sekali dua kali, kita punya layan macam masuk neraka tak keluar dah. Berjumpa tak mau cakap, dia ni tak boleh pakai ustaz, tak boleh kira dah, pulau dia. Jangan. Betul mungkin dia ada kekurangan, mungkin tutup aurat tak sempurna, mungkin dia duk main ekor, mungkin dia duk minum ketum, mungkin dia hisap rokok, mungkin dia tak puasa dan sebagainya. Kita doa yang baik.
Tegur. Larang. Tapi jangan lajak. Dia ni memang tak dapat hidayah dah ustaz. Tu dia. Dia ni memang tak boleh buat apa dah. Melainkan kita ambil pistol, tembak mati, kamu hebat. Jangan. Sebab manusia ni selangkah lagi dia nak mati, dia boleh tak berubah? Boleh. Kita yang duduk atas jalan yang lurus ni, ada jaminan tak sampai ke dalam kubur lurus? Selangkah dalam kubur, kita boleh pusing, terpelantin keluar. So hadis ni, Nabi bukan bela minum arak tu. Nabi bukan setuju dia minum arak tu. Nabi pukul dah. Nabi suruh sahabat pukul. Tapi takat tu cukup. Dan bila dia mat, cantiknya tuan-tuan, masa dia minum arak, Nabi marah, Nabi pukul. Hari dia tak minum arak, Nabi bergelak pula dengan dia. Nampak dapat tak beza? Hari dia tak minum arak, dia mai dekat Nabi, dia buat lawak, Nabi gelak, Nabi bersembang dengan dia, Nabi buat mesra dengan dia. Pasal apa? Pasal hari ni dia tak buat salah. Hari ni dia tak minum arak. Pasal apa kita nak duk angin tak tahu hala dengan dia? Hari dia minum arak, kita marah. Kita hukum dia. Hari dia tak minum arak, kita layan macam orang Islam. Itu maksud benci dosa. Ni dia dah tuan-tuan, bukan kita lah, bukan di sini, di tempat lain. Kawan tu bertobat pun duk ungkit lagi. Dulu betul dia hero, lepas tu masuk jail, keluar mai dah kena hukum dah, mai masjid. Kita duk kata lagi, duk baca lagi hak yang lama dulu ni. Dia ni tak boleh pakai. Jaga tabung. Oh tu dia. Duk tempik dalam masjid suruh jaga tabung. Kawan tu dah insaf bertaubat, tuang ayat tu tak main masjid. Lepas tu hilang tabung, pecekuk dia dulu. Tuan-tuan, macam mana kita nak tunjuk akhlak macam mana? Sikap Nabi macam mana dia layan? So tuan-tuan, inilah yang kita kata akhlak Nabi, akhlak Quran. Kadang-kadang saya sedih dengar maklumat. Ni, bulan puasa ni bulan bagus. Bulan puasa ni lah dia nak berkelahi. Bulan puasa ni lah nak bertumbuk. Bulan puasa ni lah nak buat tak elok. Lebih menduka citakan kita tuan-tuan. Di tempat kita tak ada lah. Minta tak ada lah. Dah 3-4 hari ni bukan tentu tak boleh jadi tak. Dekat-dekat nak buka puasanya berkelahi, berebut, popiah basah. Kata api lah dah tuan-tuan mengantuk pergi melawak sikit. Nak buka puasa ni, waktu mustajab doa, pergi duk berkelahi tak nak buka puasa. Waktu mustajab doa, duk berkelahi nak buka puasa, duk kata ambil lebih lah, bungkus, buat balik lah, apalah. Makanlah apa yang ada. Kita dah puasa sehari, dah jaga mulut, dah jaga mata, dah jaga nafsu. Bulan puasa, bulan sabar, mai nak dekat buka puasa, yang kata setan tak ada, boleh duk berkelahi. Ni ada kes jurus dengan gulai. Jangan duk ramai ada kes jurus dengan gulai, angin. Bulan apa tu? Bukan bulan Syaban, bukan bulan Rejab, bulan Ramadan. Lepas tu nak kata setan kacau. Setan mana? Depa dua tu ya. Berebut. Tuan-tuan hadirin mukminin, kadang-kadang kita tak tahu puasa kita ni puasa ibadat ke ataupun puasa adat. Pasal tiap-tiap tahun puasa apilah. Mulut, tangan, kaki pun semua sama duk naik lagu tu juga. Mudah-mudahan tuan-tuan kita rahmatlah. Saja boleh tiap pergi lebih, kita pun tinggal 2-3 kali yang nak kuliah, nak habis dah, nak raya dah. Mudah-mudahan Tuhan terimalah no. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.